Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kumpulan saya terdiri daripada saya sendiri, Hidayatullah binti Mazlan, Azwa Hazikah binti Sulaiman dan Siti Humairah binti Marham. Hari ini kami akan membentangkan mengenai Kerajaan Abbasiyah, satu daripada dinasti yang paling berpengaruh dalam sejarah dunia Islam. Pembentangan kami akan merangkumi dua bahagian utama. Yang pertama mengenai corak pemerintahan Kerajaan Abbasiyah dan yang kedua mengenai sumbangan besar yang telah diberikan oleh kerajaan ini kepada tamadun Islam dan dunia. Baiklah, Kerajaan Abbasiyah yang bermula pada tahun 750 Masihi menggantikan Kerajaan Umayyah dan memperkenalkan banyak perubahan besar dalam struktur pemerintahan dan kehidupan sosial di dunia Islam. Dalam bahagian pertama pembentangan ini, kita akan melihat bagaimana kerajaan ini memerintah dan apa yang membuat corak pemerintahannya unik. Pertama, pengasas Kerajaan Abbasiyah. Kerajaan Abbasiyah diasaskan oleh keluarga Abbas yang merupakan keturunan dari Abbas, iaitu bapa saudara Nabi Muhammad SAW. Mereka berjaya menumbangkan Kerajaan Umayyah selepas pertempuran besar di Sungai Zob pada tahun 750 Masihi. Kemenangan ini menandakan bermulanya era baru dalam pemerintahan Islam. Seterusnya, struktur pemerintahan Kerajaan Abbasiyah. Struktur Kerajaan Abbasiyah berpusat di Baghdad yang menjadi ibu kota mereka. Di sini, Khalifah Abbasiyah yang dianggap sebagai pemimpin politik dan agama memegang kuasa tertinggi. Namun, selepas beberapa abad, kuasa Khalifah mula berkurang kerana pengaruh wakil-wakil mereka seperti vizir dan gubernur yang dilantik di pelbagai wilayah. Di samping itu, sistem pemerintahan yang sentralistik juga merupakan antara corak pemerintahan Kerajaan Abbasiyah. Kerajaan Abbasiyah mengamalkan pemerintahan yang sentralistik yang bermaksud di mana kebanyakan keputusan penting yang diambil di ibu kota Baghdad. Walaupun terdapat wilayah-wilayah jauh yang dikuasai, keputusan utama tetap datang dari khalifah dan penasihat-penasihat mereka di Baghdad. Akhir sekali, peranan khalifah dalam bidang politik. Khalifah pada masa itu bukan sahaja sebagai pemimpin agama tetapi juga sebagai pemimpin politik. Ini memberikan mereka kuasa yang sangat besar dalam pemerintahan. Khalifah yang pertama ialah Al-Saffah dan khalifah-khalifah selepasnya memainkan peranan yang besar dalam memelihara kestabilan politik dan mengekalkan kekuatan kerajaan. Seterusnya, saya akan membincangkan mengenai sumbangan besar yang telah diberikan oleh Kerajaan Abbasiyah dalam pelbagai bidang, terutamanya dalam bidang ilmu pengetahuan, kebudayaan dan sains. Kerajaan Abbasiyah ini juga dikenali sebagai pusat pengetahuan dunia Islam dan telah memberi impak yang besar kepada tamadun manusia. Yang pertama, pusat ilmu di Baghdad ataupun penubuhan Bait Al-Hikmah. Bait Al-Hikmah yang bermaksud rumah kebijaksanaan adalah satu pencapaian penting yang dilaksanakan oleh Kerajaan Abbasiyah. Ia ditubuhkan pada zaman Khalifah Al-Ma'mun sekitar abad ke-9 dan menjadi pusat intelektual dunia Islam. Bait Al-Hikmah berfungsi sebagai pusat pengajian, penyelidikan dan penerjemahan. Di sini, para cendekiawan dari pelbagai disiplin seperti matematik, falsafah, perubatan, astronomi dan sejarah berkumpul untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Salah satu peranan utama Bait Al-Hikmah adalah menterjemah karya-karya utama dari Yunani, Parsi dan India ke dalam bahasa Arab, termasuk karya-karya Plato, Aristotle dan Galen. Penerjemahan ini tidak hanya memastikan penyebaran ilmu, tetapi juga membantu memperkaya tradisi intelektual Islam. Kedua, perkembangan sains dan matematik. Kerajaan Abbasiyah juga dikenali kerana kemajuan dalam bidang sains dan matematik. Tokoh-tokoh seperti Al-Khawarizmi yang terkenal dengan pengembangan algoritma dan Al-Razi, seorang doktor yang menulis tentang perubatan, telah memberikan sumbangan yang amat besar dalam bidang mereka.
Karya-karya mereka bukan sahaja memberi kesan dalam dunia Islam, tetapi juga mempengaruhi perkembangan sains di Eropah. Sumbangan yang ketiga adalah dalam bidang astronomi. Kerajaan Abbasiyah juga banyak memberi sumbangan dalam bidang astronomi. Tokoh terkemuka seperti Al-Fazari dan Al-Batani mempengaruhi kemajuan astronomi dengan kajian-kajian mereka mengenai gerakan bintang dan planet. Al-Fazari yang terkenal dengan kajian mengenai waktu solstis serta Al-Batani yang memperkenalkan pengukuran panjang tahun suria dengan ketepatan yang luar biasa memperlihatkan kehebatan ilmuwan Abbasiyah dalam bidang ini. Selain itu, mereka juga membangunkan instrumen astronomi seperti astrolabe dan digunakan untuk kajian lebih mendalam mengenai bintang dan peredaran planet. Kejayaan ini memberi asas yang kokoh bagi perkembangan ilmu astronomi di dunia Islam dan Eropah. Yang keempat, perkembangan falsafah. Falsafah juga merupakan bidang yang berkembang pesat di bawah kerajaan Abbasiyah. Pada zaman ini, terdapat usaha besar untuk menggabungkan tradisi pemikiran Yunani, terutamanya falsafah Aristotle dan Plato dengan ajaran Islam. Tokoh seperti Al-Farabi dan Ibn Sina memainkan peranan penting dalam mengembangkan pemikiran falsafah. Al-Farabi yang dikenali sebagai guru kedua selepas Aristotle menghasilkan karya-karya dalam bidang logik, etika dan metafizik yang sangat berpengaruh. Ibn Sina, seorang ahli falsafah dan ahli perubatan terkemuka, menulis The Canon of Medicine yang menjadi teks rujukan dalam perubatan di Eropah selama berabad-abad. Falsafah mereka tidak hanya membentuk pemikiran dunia Islam, tetapi juga membuka jalan bagi aliran pemikiran baru di Eropah melalui terjemahan karya-karya mereka ke dalam bahasa Latin. Akhir sekali, saya akan meneruskan pembentangan ini dengan membincangkan sumbangan kerajaan Abbasiyah dalam bidang sosial, ekonomi dan pengaruh antarabangsa. Selain daripada sumbangan dalam bidang ilmu pengetahuan, kerajaan Abbasiyah juga memberikan impak yang besar dalam aspek kehidupan lain, iaitu antaranya dalam perkembangan ekonomi. Ekonomi kerajaan Abbasiyah dia berkembang pesat melalui perdagangan antarabangsa. Baghdad sebagai pusat perdagangan utama menjadi tempat pertemuan antara pelbagai budaya dan bangsa. Mereka menguasai laluan perdagangan penting yang menghubungkan Asia, Afrika dan Eropah. Produk seperti sutera, rempah ratus, barangan mewah dari timur dijual di pasaran-pasaran seperti di Baghdad. Seterusnya ialah kemajuan dalam infrastruktur. Kerajaan Abbasiyah membangunkan pelbagai infrastruktur termasuk sistem pengairan, jambatan dan jalan raya yang memperbaiki kehidupan rakyat. Pembangunan ini juga meningkatkan hubungan antara wilayah-wilayah di bawah pemerintahan mereka dan membantu dalam perdagangan serta pergerakan orang-orang. Dan yang ketiga, peranan dan pengembangan ajaran agama Islam. Dalam kerajaan Abbasiyah, mereka memainkan peranan penting dalam penyebaran agama Islam ke seluruh dunia. Mereka mengembangkan pengaruh mereka melalui pengenalan undang-undang Islam, sistem pendidikan dan agama yang teratur. Selain itu, mereka juga menyokong pengembangan teks agama dan hadis. Seterusnya, hubungan antara bangsa. Kerajaan Abbasiyah juga mempunyai hubungan yang kuat dalam pelbagai empire yang lain. Mereka mengadakan hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan besar seperti China, India dan Bizantium. Kerjasama antara kerajaan Abbasiyah dan kerajaan-kerajaan lain ini menggalakkan pertukaran ilmu dan budaya yang memberikan manfaat kepada kedua-dua pihak. Dan yang terakhir ialah kemerosotan kerajaan Abbasiyah. Walaupun kerajaan Abbasiyah ini mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-9 dan ke-10, kerajaan ini juga mengalami kemerosotan pada abad ke-11 disebabkan oleh serangan luar dan ketidakstabilan dalaman. Namun begitu, sumbangan mereka tetap dikenang sepanjang sejarah dunia. Sekian dan terima kasih.